Tuan Sri Yang Di-Pertua, penyasaran subsidi. Belanjawan 2023 memperuntukkan 64 bilion ringgit untuk subsidi. Tapi keperluan tahun ini, angka sebenar mencecah 81 bilion ringgit. Di antara subsidi tertinggi oleh mana-mana kerajaan di dunia. Oleh yang demikian, ada keperluan untuk dilihat semula ketangkasan dan pelaksanaan. Harga barangan bersubsidi untuk rakyat harus dilaksana tangani secara berhemah untuk mengelakkan daripada peningkatan kos sara hidup dan menekan. Tetapi seperti yang saya tegaskan sebelum ini, Tuan Sri Di-Pertua, subsidi itu dihirup oleh golongan kaya. Dan 3.5 juta orang asing sekarang ini mendapat semua faedah subsidi yang disediakan. Maka kita mohon ahli yang berhormat dan rakyat memahami keperluan menyekat subsidi untuk orang miskin dihirup oleh golongan maha kaya dan dihirup oleh 3.5 juta rakyat asing yang dibiarkan selama ini. Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Jika benar kita dapat jimatkan belanja subsidi, maka saya jamin insya-Allah kita akan tambah peruntukan bantuan tunai kepada rakyat, sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit sekarang kepada 10 bilion ringgit pada hampir 9 juta penduduk. Sejak Februari 2022, soal subsidi telur dan ayam yang dulu diperkenalkan hanya semasa musim perayaan, tapi sekarang berterusan. Berapa jumlah tanggungan kerajaan sejak itu? 3.8 bilion ringgit untuk subsidi telur dan ayam. Ini termasuk kepada golongan kaya dan 3.5 juta orang asing. Jadi sekarang kebetulan harga ayam dan telur mulai stabil. Dan oleh demikian, kerajaan akan menimbangkan supaya diapungkan berdasarkan harga yang lebih rendah daripada harga apungan kerajaan. Dan ini akan diumumkan dalam sedikit masa oleh Kementerian Pertanian telah berunding dengan pengeluar dan memastikan tidak ada kenaikan yang tidak munasabah oleh syarikat dan peniaga. Tuan Sri Yang Di-Pertua, langkah-langkah konkret yang secara terperinci akan diumumkan oleh Menteri dalam tempoh 2 minggu. Kita sebut sebelum ini tentang subsidi elektrik secara pukal. Membebankan dan sekali lagi menguntungkan orang kaya. Saya ingatkan bahawa tidak adil untuk dikatakan tarif elektrik dinaikkan. Kerana pada 90% rakyat tidak dinaikkan. Ya. Umpamanya, pada tahun 2022, 10% pelanggan teratas yang gunakan kemudahan elektrik sebenarnya menikmati 50% subsidi. Ini tidak munasabah. Subsidi untuk orang susah, kelas menengah dan rendah. Tetapi 10% teratas dapat 50% dana subsidi. Dan ini tekad kerajaan menghentikan subsidi bagi golongan maha kaya. Dan menurut kajian Kementerian Sumber Asli, ini akan mungkin menjimatkan sehingga 4.6 bilion ringgit. Tidak menaikkan kadar elektrik bagi 90% rakyat, tapi hanya mengenakan memastikan kenaikan bagi 10% penggunaan elektrik tertinggi. Dan tidak, saya tegaskan, tidak kepada 90% pengguna. Kerana keseluruhan bantuan subsidi elektrik itu mencecah hampir 20 bilion ringgit. Maknanya subsidi
akan terus diteruskan tetapi dikurangkan kepada golongan teratas.